Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 April bersama saya Nazirah Syaringat. Berikut tajuk utama malam ini. Suami isteri tak sempat pakai baju raya. Juga video penjual murtabak perisa air ludah tular. Pasangan suami isteri maut manakala anak mereka cedera selepas kereta dinaiki sekeluarga itu bertembung dengan sebuah bas di kilometer 21 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru dekat Sungai Ikan hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 12.45 tengah hari itu, pemandu Pro 2 Myvi Cikgu Yusof Ali Cikgu Embong 52 tahun dan isteri Siti Faridah Ahmad 46 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Anak mereka, Cikgu Batrisha, 18 tahun yang berada di tempat duduk depan ketika kejadian sedang dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintenden Wan Muhammad Zaki Wan Ismail berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku ketika bas dipandu lelaki berusia 51 tahun bersama kelindan dan 28 penumpang dalam perjalanan dari arah Kota Baru, Kelantan menghala Kuantan, Pahang. Sebaik tiba di tempat kejadian, kereta dipandu mangsa yang datang dari arah Kuala Terengganu menghala ke Felda Belara memasuki laluan bas dan jarak yang dekat menyebabkan pemandu bas tidak sempat mengelak menyebabkan kedua-dua kenderaan itu bertembung. Kejadian itu menyebabkan pemandu dan penumpang belakang Pro 2 Myvi meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala 10 mangsa termasuk penumpang belakang Pro 2 Myvi dan pemandu bas cedera. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus Azmi Omar berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 12.57 tengah hari sebelum 8 anggota bersama 1 jentera dan sebuah unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi kejadian. Anggota Bomba mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk mengeluarkan 2 orang masa yang telah meninggal. Di mana masa yang cedera mengambil masa 5 minit untuk mengeluarkan dan terus hantar ke Hospital Kuala Terengganu. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik HSNZ Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, seorang penumpang Faizatul Idayu Aziz 40 tahun berkata dia tidak tidur kerana menjaga 2 anak sebelum bas dinaiki terhuyung-hayang dan mendengar letupan tayar dan kemudian terbalik. Katanya dia bersama suami Asmadi Mamat 45 tahun dan 6 anak yang berusia 2 hingga 13 tahun menaiki bas dalam perjalanan dari Kota Baru, Kelantan untuk ke Kemaman. Anak-anak dengan suami ni dia tidur. Saya ni tak tidur lah sebab jaga yang kecil 2 orang ni. Waktu tiba-tiba bunyi bah ni macam apa ni? Goyang-goyang. Saya pun tengok kereta kuning tu, itulah apa ni? Dia masuk jalan bah. Jadi lepas tu bas terbalik. Lepas tu saya pun anak-anak abang-abang, anak-anak. Lepas tu suami pun pegang lah semua sebab kaca tadi kan. Terbalik tadi. Lepas tu adik-adik tu tolong bukakan pintu tu. Bolehlah keluar lah. Katanya kejadian berlaku terlalu pantas tetapi bersyukur mereka sekeluarga terselamat. Namun dia dan 2 anaknya terpaksa ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Hasrat seorang remaja lelaki menghantar telefon bimbitnya untuk dibaiki selepas berbuka puasa tidak kesampaian apabila dia maut dalam kemalangan di kilometer 34 Jalan Kuala Lumpur, Ipoh. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Ahmad Faizal Tahrim berkata, dalam kejadian jam 8.10 malam itu, mangsa yang berusia 16 tahun dalam perjalanan dari rumahnya di Antara Gapi menuju ke sebuah kedai membaiki telefon bimbit di Rawang. Menurut Ahmad Faizal, setibanya di lokasi, penunggang motosikal Yamaha Waisuku ZR itu dipercayai terbabas sendiri ke garisan tengah. Akibat kemalangan itu, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala. Tambahnya, mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kemalangan itu diminta tampil untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Tular sebuah video memaparkan seorang lelaki berkelakuan sedang mengacau adunan murtabak seakan-akan sedang meludah
ke dalam adunan tersebut. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Ahmad Jawila berkata pihaknya mengesahkan telah menerima sebanyak 3 laporan berhubung video tersebut. Jelas Ahmad Jawila, hasil penelitian mendapati kejadian tersebut berlaku pada 19 April lepas di Bazar Ramadan Labuan Wak. Rakaman berdurasi 12 saat tersebut memaparkan seorang lelaki dinyatakan sebagai penjual murtabak perisa air ludah di Bazar Labuan Wak telah ditonton dan mendapat kecaman daripada pelbagai pihak yang tidak senang dengan kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ahmad Jawila menasihatkan orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya menyebarkan video atau sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan kegusaran terhadap masyarakat. Sekiranya ada mana-mana pihaknya yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian itu, diminta agar tampil membantu siasatan atau menghubungi Pegawai Penyiasat Kes Assistant Superintendent Muhammad Kennedy Mat Jusoh di talian 087 412 222. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kita melakukan infak dan sedekah pada 10 malam terakhir ini. Jom sama-sama berinfak bagi menyiapkan Pondok Moden Tafiz Al-Banna yang bakal melahirkan ribuan generasi Al-Quran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di negeri pembangkang iaitu di Kedah, Kelantan dan Terengganu kerana negeri-negeri berkenaan bakal menghadapi pilihan raya negeri PRN. Rumah Terbuka Malaysia Madani itu katanya turut diadakan di Selangor. Ada tanya kenapa buat open house dekat negeri-negeri pembangkang tu sih? Dah, negeri banyak semua. Selangor ada. Selangor. Tapi tak timbul isu negeri pembangkang saja. Tak. Beliau berkata demikian selepas ditemui di Masjid As-Salam, Pangsapuri Petaling Perma selepas selesai menunaikan solat Jumaat. Terdahulu, Datuk Seri Anwar diminta mengulas mengenai dakwaan kerajaan sengaja mengadakan majlis berkenaan di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang yang bakal menghadapi PRN. Semalam, Jabatan Perdana Menteri JPM memaklumkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri sempena sambutan Aidilfitri 2023 akan diadakan di 3 negeri iaitu Kedah pada 29 April, diikuti Kelantan 12 Mei dan Terengganu 13 Mei. Selain Datuk Anwar dijangka menghadiri 3 lagi majlis rumah terbuka di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Baik, sebelum ini, sehari sebelum raya, stesen kenderaan awam dipenuhi penumpang sehingga malam raya. Namun, kali ini berbeza. Dalam tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Terminal Bersepadu Selatan sejak petang tadi mendapati, ia sedikit lengang berbanding sebelum ini. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu yang kini berada di TBS. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Nazira yang berada di studio. Nat, saya kini berada di Terminal Bersepadu Selatan yang mana hasil tinjauan saya sekitar pada pukul 6 petang tadi sehingga kini situasi di TBS ini agak lengang dan tenang saya boleh katakan, dan saya dimaklumkan walaupun nampak seperti lengang dan tenang di sini, tetapi saya juga dimaklumkan oleh pegawai yang bertugas di TBS ini sendiri. TBS ini agak sesak sekitar pagi tadi sekitar jam pukul 9 hingga 10 pagi, dan kesesakan itu berlaku kerana masih ramai lagi penumpang-penumpang ataupun mereka yang ingin pulang ke pantai timur, dan dikala kelengangan ini berada di TBS, dan saya juga dimaklumkan nanti mungkin penonton juga nampak agak lengang di sini, tetapi mungkin sekitar pada pukul 9 hingga 10 malam akan berlaku sedikit lagi kesesakan di TBS ini kerana trip ke pantai timur juga akan berlaku pada 9 ke 10 malam ini. Dan saya yakin dan pasti situasi di TBS ini agak lengang kerana penduduk-penduduk di ibu kota ini telah pun merancang perjalanan mereka untuk pulang ke kampung halaman mereka terlebih awal kerana telah pun diberikan
diberikan cuti tambahan oleh kerajaan sendiri. Dan jika saya dapat recap malam raya sebelum ini, TBS ini dipenuhi oleh warga-warga kota, dan pada tahun ini tidak berlaku lagi kerana perancangan mereka lebih bagus dan mereka pulang ke kampung halaman dengan lebih cepat. Dan tetapi saya boleh katakan daripada sudut terminal sistem yang ada di Terminal Bersepadu Selatan ini juga terdahulu saya juga dimaklumkan oleh pengendali TBS ini sendiri yang dilaporkan mereka telah pun mengambil beberapa langkah persediaan untuk menampung jumlah penumpang yang tinggi bermula semalam dan juga hari ini ekoran Hari Raya Aidilfitri yang akan ada pada hari esok. Dan antara inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan adalah penambahan kaki tangan di TBS ini sendiri, penambahan kaunter tiket dan juga kaunter pertukaran tiket. Selain memastikan status tiket dan sebarang maklumat jadual perjalanan dikemas kini dan sistem paparan maklumat untuk pengguna itu sangat efektif. Dan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman, dinasihatkan supaya rancang perjalanan anda supaya anda tidak tersekat dalam sebarang kesesakan lalu lintas. Dan itu sahaja, sekian saja laporan saya daripada Terminal Bersepadu Selatan. Kembali ke rakan tugas. Silakan Nazira. Baik, terima kasih Abdul Rahman langsung dari Terminal Bersepadu Selatan TBS. Yayasan Ad-Din ingin mengajak seluruh umat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berinfak kepada pembangunan dan operasi Yayasan Ad-Din yang giat melahirkan generasi hufaz di Malaysia. Satu rumah, satu hafiz. Pengunjung ramai namun hasil jualan kurang memberangsangkan. Keluhan itu disuarakan segelintir peniaga bazar Aidilfitri di Ibu Negara setelah hampir sebulan menjual kelengkapan raya. Jika dibandingkan tahun lalu, mereka mendakwa jualan kali ini merudum walaupun harga yang ditawarkan jauh lebih rendah. Wartawan Zari Sofia Zaharudin ada laporannya. Walaupun secara kasarnya nampak meriah dan sesak dengan orang ramai sebagaimana kelaziman, namun hakikatnya perniagaan di sini tidak serancak tahun lepas. Afendi Muhammad Yunus yang menjual baju Melayu dan kuih raya sejak tahun 1996 mengakui jualannya merosot hampir 50% walaupun barang jualannya ditawarkan pada harga runtuh. Tahun ni orang kurang berbelanja. Mungkin pasal faktor kewangan ke apa, tak tahulah. Tahun ni mungkin 50% larilah perbelanjaan harian. Macam kita berniaga biasa 2,000, tahun ni sampai 1,000 pun tak dapat. 800 macam baju ni kan kos kita tinggi. Jadi kita punya sale kalau boleh 2,000 sehari macam tahun lepas. Tahun ni 1,000 pun susah nak cari sehari. Nasib sama turut dilalui peniaga aksesori lelaki dan kurta Aidil Arif Wahizuddin yang menyifatkan jualan kali ini paling teruk. Menurun tak memberangsangkan macam tahun-tahun lepas. Mungkin sebab kita tak tahu date raya bila ataupun puasa lagi tahun ni awal. Orang baru masuk sekolah, baru masuk tahun baru. So mungkin sebab tu. Sementara itu, pengunjung yang ditemui mengakui persiapan raya tahun ini hanya dibuat secara bersederhana. Malah ada pengunjung yang hadir ke bazar ini hanya untuk merasai kemeriahannya sahaja. Bagi pendapat saya, untuk buat masa ni memang terasalah ada kenaikan sikit dari segi barang keperluan, terutama keperluan asas. Kalau contoh raya, nampaklah macam tahun ni kurang orang nak berbelanja, orang takat jalan-jalan je. Kalau dulu kita boleh dapat kuih raya dalam sebalang bawah 30. Sekarang rata-rata saya tengok lebih daripada RM30. Untuk persiapan saya untuk raya ni, saya lebihkan kepada membeli bersederhana. Kalau ada yang barang-barang pakaian lama yang kita boleh pakai, kita pakai balik. Memang meningkatlah, jauh lah dari tahun-tahun sebelum ni kan. So itulah, nak beli banyak barang pun macam kena berkira sikit lah tahun ni. Kuantiti kena turunkan lah. Macam contoh tahun lalu 5 pasang baju, so tahun ni kena 2 pasang je ke. Kena saving lah sikit. So tak boleh meriah sangat lah. Rasa macam baru semalam kita mula berpuasa. Tiba-tiba dah nak raya. Mungkin ada yang melaluinya seperti biasa. Namun ada yang di sebaliknya. Risau melanda sayur terasa. Itulah dia cabaran yang dihadapi peniaga-peniaga di sini. Peniaga-peniaga yang ditemui mendakwa jualan mereka kali ini tidak begitu memberangsangkan dan tidak mendapat sambutan. Biarpun harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal, namun orang ramai memilih untuk berjimat ekoran cabaran ekonomi pada masa kini. Laporan Zari Sofia untuk Berita Al Hijrah.
Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berinfak pada malam-malam akhir Ramadan. Mahat Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar menyeru seluruh masyarakat untuk berganding bahu bagi menyertai wakaf pembangunan institusi tahfiz yang bakal melahirkan jutaan ilmuwan Islam ini. Semoga Ramadan kita lebih bermakna dengan berinfak. Baik, tidak lengkap sambutan Aidilfitri tanpa hidangan lemang. Malah, menu popular zaman berzaman yang dibuat menggunakan buluh itu tetap menjadi pilihan sehingga ke hari ini. Meskipun ada peniaga yang menaikkan harga ekoran kenaikan harga barang mentah. Sebelum ini kos membuat lemang rendah, namun pada tahun ini kenaikan harga barang mentah seperti beras pulut, santan dan buluh meningkat hampir sekali ganda. Bagaimanapun seorang peniaga lemang di Kepala Batas Kedah memilih untuk tidak menaikkan harga jualan lemangnya dengan mengekalkan pada harga RM12 hingga RM16 mengikut saiz. Menurut Zaim Abdullah, tahun ini dia bersama 3 orang pekerjanya telah memasak lebih 1,000 batang lemang dalam tempoh 2 hari bagi persediaan permintaan menjelang Aidilfitri yang akan disambut esok. Malah katanya, tempahan lemang juga meningkat sedikit berbanding tahun lalu apabila dijangkakan ramai perantau pulang beraya di kampung. Walaupun hari ini kita rata-rata kita merasakan bahawa ada sedikit kenaikan harga barang, tetapi lemang yang kita pasarkan kita cuba kekalkan dengan harga seperti tahun-tahun sebelumnya lah, bermula dengan harga RM12 sebatang sehingga ke RM16 sebatang. Begitu juga dengan kita punya aneka menu yang kita sediakan seperti lemang pulut biasa, lemang jagung, lemang pulut hitam. Jadi kadar harga di antara 12 sehingga ke 16 mengikut saiz ukur lilit buluh. Bagi pembeli Azizi Azizan 34 tahun yang menjadi pelanggan tetap sejak 5 tahun lalu berkata, setiap tahun dia akan menempah lebih 100 batang untuk dimakan bersama keluarga di pagi Syawal dan untuk jamuan rumah terbukanya. Bagi saya ni harga tu kadang-kadang kalau yang tak berapa berkemampuan tu dia bila naik harga ni dia akan agak terasa sikit kan. Tapi bagi saya ni sebab dengan kualiti yang saya dapat ni harga tu berbaloi bagi saya. Lagipun dia pun jual lemang ni memang harga dia tak naik, dia harga biasa lah. Memang untuk golongan yang bersederhana tu memang patut belilah kan lemang ni dengan harga yang dia tawarkan. Seorang lagi pelanggan, Syahbani Mahmud berkata, setiap tahun dia akan membuat tempahan seawal Ramadan kerana bimbang akan terlepas. Saya pun buat tempahan lebih awal, saya takut benda ni sold out. Jadi tiap-tiap tahun ni tahun lepas ada yang orang kata kecewa tak dapat. Katanya keluarganya menyukai keenakan lemang ini kerana teksturnya yang lembut dan aromanya yang wangi, sedap dicicah dengan rendang dan serunding. Malah menurutnya kualiti lemang juga dikekalkan iaitu beras pulut, santan dan rasanya tetap sama walaupun kos pembuatannya meningkat saban tahun. Marilah kita bersama-sama menginfakkan sebahagian rezeki kepada pembangunan kompleks pendidikan Al-Ummah di Ipoh Perak yang bakal melahirkan generasi Khairat Ummah. Semoga 10 malam terakhir Ramadan ini lebih bermakna. Juga zahirkan solidariti kita untuk merealisasikan hasrat mencetak dan mengedarkan sejuta Quran untuk ummah yang memerlukan. Berinfaklah sekarang serendah RM38 untuk setiap naskah dan semoga usaha kita yang kecil ini dipandang Allah dan menjadi asbab kita ke syurganya. Arab Saudi Palestin sambut Syawal hari ini. Bumi Yaman memerlukan bantuan kita. Jom berikan mereka sinar harapan baharu dengan berinfak kepada kasih insan yang menjalankan misi kemanusiaan di sana. 10 malam terakhir Ramadan kita pasti lebih bermakna dengan bersedekah. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, UAE, Palestin dan beberapa negara Asia Barat lain mula menyambut Hari Raya Aidilfitri hari ini. Ia setelah anak bulan Syawal kelihatan di rantau berkenaan.
Di Baitul Maqdis, ribuan umat Islam membanjiri Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat Sunan Aidilfitri. Dalam pada itu, kemeriahan Syawal turut dirasai di Gaza. Ribuan umat Islam menunaikan solat Sunan Aidilfitri di dataran As-Saroya. Turut meraihkan Syawal pada Jumaat ialah Afghanistan, Qatar, Jordan dan Sudan, manakala Oman, Iraq dan Iran meraihkan Aidilfitri pada Sabtu sama seperti Pakistan, Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Marilah kita mengimarahkan 10 malam terakhir Ramadan tahun ini dengan berinfak kepada pembinaan Musallah Ar-Raudah di Beserah Kuantan. Semoga menjadi saham kita di akhirat kelak. Laporan BI Niaga, pengeluar gula batu terbesar negara dan Asia Tenggara Sweet Home secara rasminya melantik penerbit dan pengarah drama Michael Ang sebagai dutanya pada tahun ini. Michael yang merupakan pengguna setia jenama ini selalu menggunakan produk Sweet Home dalam masakan dan juga minuman yang dapat mengurangkan kandungan gula yang tinggi dalam hidangan. Bersempena musim perayaan Aidilfitri, Michael Ang menerbitkan video raya Sweet Home dan turut menghasilkan program masakan sebanyak 8 episod yang sedang dalam pembikinan. Rancangan masakan itu akan disiarkan di saluran YouTube selepas Aidilfitri ini. Yang Sweet Home ni, I sanggup terima ialah sebab kerana produk dia, gula batu dia dengan gula the brown sugar, memang I guna daripada mak I guna. Daripada kecil-kecil dah guna dah. So, ada familiar dengan benda tu. So, kalau orang tanya pun I reti jawab. Daripada I nak tengok apa ke Q&A dia ke apa tu. So, to me, Sweet Home is something that I memang pakai dalam harian hidup I. So, I rasa tak salah untuk I nak kongsi dengan peminat I. Apa yang pakai, I rasa bagus. Pemilihan Michael Ang sebagai duta baru syarikat itu adalah lebih praktikal dan dekat dengan produk. Ini kerana selain bergelar selebriti dan mempunyai pengikut yang ramai, Michael Ang sendiri adalah pengguna tegar beberapa produk keluaran mereka seperti gula batu dan gula perang. And we also engage with Michael Ang because he have this enthusiasm in cooking and also he knows our product. That's why we engage with him and yeah, we have further plans to market our brand and products. Sementara itu, Wakil Pemasaran Sweet Home Amirul Ashraf berkata, Sweet Home mula menyusun strategi untuk pasaran orang Melayu. Harapan sebenarnya secara amnya produk Sweet Home ni terutama sekali gula batu lebih kenali di dalam kaum Cina, tapi kita nak gula batu ni especially untuk diterima oleh market Melayu sendirilah. So kita harap supaya dengan adanya pelancaran hari ini akan sebenarnya memberi impact dan memberi lebih banyak pengguna Melayu. Mereka ditemui ketika merasmikan filem pendek keluaran syarikat pemanis dan penambah perisa makanan bertajuk Gula dari Syurga di Ibu Negara. Syarikat Sweet Home terus berdaya saing sejak 40 tahun lalu dan mereka memenuhi piawaian tinggi yang diperlukan oleh industri makanan Malaysia serta tiada kompromi dalam soal kualiti. Hinggakan Sweet Home berjaya mendapatkan sijil GMP, HACCP, Halal dan FSS C22000. Syarikat yang mengeluarkan ampul pertama di Malaysia, Aurora Skincare, melebarkan sayapnya dengan membuka 14 cawangan baharu di seluruh negara. Menurut pengasasnya, Rashid Omar, perkembangan perniagaan itu susulan pihaknya berjaya mencapai lebih 300,000 pelanggan dalam tempoh kurang dari 2 tahun. Kita telah dalam tempoh 1 tahun 10 bulan ni, kita telah berjaya mendapatkan lebih daripada hampir 300,000 customer di seluruh Malaysia. Jadi tujuan utama kita buka outlet ni adalah untuk memudahkan customer mendapatkan produk kita terus, dan yang paling penting untuk mereka mendapatkan produk yang tulen.
Jelasnya cawangan baharu itu dibuka selepas perayaan Aidilfitri dengan peruntukan sebanyak 14 juta ringgit membabitkan 14 lokasi di setiap negeri. Tambah beliau, selain memfokuskan pengeluaran penjagaan kulit wajah, kini pelbagai inisiatif baharu telah dihasilkan bagi melonjakkan kedudukan Aurora Skincare ke tahap yang lebih signifikan. Antaranya Aurora Scarf dan Aurora Cosmetic. Dan hari ini kita telah menambah lagi niche bisnes kita dengan mengeluarkan Aurora Cosmetic, okey, di mana ia adalah cosmeceutical cosmetic, okey, dia kosmetik dan boleh berubat sekali, dan juga kita akan keluarkan Aurora Scarf. So outlet kita akan mengandungi 3 jenis bisnes inilah, di mana ada Aurora Skincare, Aurora Cosmetic dan juga Aurora Scarf. Rashid ditemui TV Al-Hijrah pada majlis berbuka puasa Aurora Skincare di Setia City Convention Centre Setia Alam, Selangor. Pada majlis ini, syarikat itu berkongsi rezeki dengan Mahat Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Ad-Din 9 dengan menyumbang RM45,000 sempena Aidilfitri. Dalam pada itu, Aurora Skincare turut menyasarkan cawangan baharunya di luar negara, termasuk di negara jiran seperti Indonesia dan Singapura. Maklumat lanjut mengenai produk Aurora Skincare, layari laman web serta laman sosial seperti tertera. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani.